Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada amalan yang ke-14. Amalan yang ke-14 di bawah tajuk menjilat jari selepas makan sebelum membasuhnya. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi'i was-safha was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Maksud hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan pinggan makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak mengetahui di bahagian mana makanan yang mengandungi keberkatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang bernombor 5420. Pengajaran daripada hadis, sunnah untuk menjilat jari selepas makan atau memberikan orang lain menjilatnya, seperti anak atau isterinya, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Jadi pengajaran pertama daripada hadis ni, seperti mana yang dah kita dengar tadi, hadis ni Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk kita menjilat jari jemari dan juga pinggan makanan yang mana kita makan makanan pada pinggan tersebut. Maknanya dalam hadis ni Nabi SAW suruh kita ambil dan kutip semua makanan yang ada, tidak kita bazirkan dengan kita meninggalkan makanan tersebut. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj, sunnah menjilat jari ini bukanlah pada diri sendiri, bahkan sunnah ini juga dianjurkan untuk dilakukan ataupun memberi orang lain menjilat jari kita, iaitu anak atau isteri. Dua tu saja, orang lain tu dua tu je lah. Jangan suruh orang lain, kawan yang jilat pula, tak lalu makan, buat perangai lagu tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ini sunnah yang sebahagian orang tidak berapa mahu melakukannya, dengan sebab ianya satu benda yang dipandang tak senonoh bagi setengah orang. Tapi jilatlah dengan cara yang baiklah. Tidak kita jilat makanan yang ada pada jari itu dengan cara yang orang kata apa, yang menyebabkan orang jadi tak berapa lalu tengok. Maknanya jilat biasa-biasa dah lah tuan-tuan. Okay. Yang buat perangai jilat ni, kalau kita tengok India paling dekat dengan kita, mamak buat perangai jilat. Okay.
Kita tak berapa, orang Terengganu kata kemam mulut tengok. Maknanya dia punya tabiat lagu tu kita jadi tak lalu makan. Okey. Tapi jilatlah dengan cara yang terhormat lah. Okay. Dan jilat, suruh anak isteri jilat ni pun jangan buat di tempat awam, buat dalam rumah dah lah. Okay. Depan mak dan ayah, contoh kita dah kahwin, isteri kita makan sekali, depan mak ayah, mak mertua pun jangan buat. Dia tengok pun satu macam. Tuan-tuan nak buat tu, buat 2 orang dengan anak-anak, okey. Okay. Ini benda-benda yang sunnah, tapi nak buat jangan sampai jadi fitnah. Nak buat sunnah jangan sampai orang jadi jijik tengok. Okey, tapi buatlah dengan cara yang paling terhormat. Okey, maknanya nak tunjuk pada kita, point dia ialah sini kita jilat sekiranya ada makanan, okey, pada jari kita. Kalau jari kita ni kita makan tak ada makanan apa-apa, tak perlulah jilat. Okey, kalau ada lauk sikit-sikit tu tak apalah kita nak jilat. Tapi kalau tangan kita dah bersih, maknanya kita makan elok, maka kita tak perlu jilat. Okay. Dan saya rasa orang Melayu kita ni dia makan cara dia elok dah. Cara dia makan dah elok. Okay. Cara orang kita suap makanan kalau makan dengan tangan ni pun dah elok. Cara kita suap tu okey, maknanya nasi tak berterabur kalau kita makan, dan lauk pun tak melekat sampai ke belakang tapak tangan. Tak melekat tuan-tuan. Okey, maknanya cara kita gaul nasi dengan lauk tu okey. Okay. Dia kalau kita tengok daripada budaya masyarakat tertentu, orang Arab sendiri ataupun orang di belah benua India, memang cara dia gaul makanan tu orang kita tengok tak berapa elok lah. Okay. Dia gaul makanan tu sepenuh-penuh tangannya dia guna. Okay. Macam kita guna jari, ujung jari sahaja. Dia orang sampai celah-celah ni apa-apa semua. Jadi kita kekalkan yang kita tu, tak payah pergi tiru yang lebih-lebih lah. Okay. Sebab dia orang benua lain, nasi dia orang beza dengan nasi kita. Dia orang makan basmati, lauk dia orang pun beza, cara masak dia orang pun beza. Kalau kita tengok sebahagian orang Arab, kalau dia nak makan, dia kepal dulu nasi, kepal bau suap. Dalam proses dia kepal tu, banyaklah nasi akan melekat sampai ke belakang tapak tangan ni. Okay. Jadi kita tak makan cara tu. Kita makan cara biasa saja. Okay. Jadi nak jilat tu kalau ada nasi dan lauk yang jelas nampak. Kalau lauk tak ada di tangan kita ataupun nasi tak ada, tak perlu jilat. Jilat pada sudu apa semua sama juga dalam hal ni. Yang kedua yang disebutkan oleh penulis ini, hukum sunnah menjilat jari ini waktunya selepas makan dan sebelum membasuh tangan atau mengelapnya dengan kain. Maknanya selesai makan dah. Jilat jari tu selesai makan. Jangan makanan tak habis lagi dalam pinggan kita duk jilat dah jari. Itu pun benda yang mengundang belaka tu. Okay. Tambah pula makan nasi talam, bukan nasi jenis pinggan kita seorang. Makan ramai-ramai jilat jari. Okay. Saya ingat dulu saya pernah duduk di, sekejap je, tak lama pun, duduk di Madrasatul Quran Kubang Bujuk, Terengganu. Ini tempat, kalau KL Seri Petaling, tempat orang tabligh, Terengganu situlah tempatnya. Okay. Kita makan, umur sekolah menengah tingkatan 1-2, makan nasi talam lah. Memang tabligh ni dikenali dengan style makan dia macam tu. Okay. Kita makan sama-sama dengan yang belajar situ. Saya bukan belajar situ, saya cuma pergi ikut program situ. Okay. Dia hidangkan nasi sedap lah. Sebab malam tu kebetulan ada maulana mana daripada India ada mari. Okay. Dia buat jamuan besar. Jamuan tu nasi dan juga kambing, kepala kambing tengah. Maknanya jarang jumpa di Malaysia, jarang jumpa makanannya macam tu. Okay. Dalam kumpulan yang saya makan tu ada lebih kurang 5 ataupun 6 orang, ada seorang tu dia tua lah. Dia dah agak berumur sikit. Okay. Cara dia pakai pun kita tahu dia orang yang dah lama dalam tabligh. Kita dengar orang panggil dia pun Amir Sab. Amir Sab ni ketua, bukan biasa punya orang. Okay. Dia makan, sebab kita budak-budak kita orang kata apa, beri peluang dia makan. Okay. Dia ambil kepala kambing tu, dia jilat kepala kambing tu. Lepas tu dia letak balik. Kita tak makan, sampai sudah kita tak makan. Okay. Saya beli makanan luar mana tu. Okay. Baguslah, jilat tu bagus, tapi jangan buat perangai lagu tu. Okay. Ingat ke orang dalam talang tu bukan dia seorang je makan. Okay.
Tapi rupa-rupanya bila mana saya pergi ke Jordan, benda tu memang menjadi budaya setengah daripada mereka. Contoh bila mana ada aris. Aris ni maksudnya kata apa? Perkahwinan, majlis perkahwinan. Okey. Dia antara budaya, tapi ni bukan sunnah. Saya nak cerita budaya makan masyarakat tertentu. Okey. Dalam satu talam tu, pertama saya pergi majlis perkahwinan tu, orang Jordan kahwin dengan orang Kuwait tapi kabilah yang sama. Dia orang Arab biasa macam tu. Kalau kabilah dia sama, walaupun dia cross country, dia rentas negara, dia akan cari kabilah dia akan kahwin kabilah dia. Okey. Pertama, majlis nak makan tu makan dalam keadaan berdiri. Dia akan bagi meja makan macam meja kuliah ni, tinggi sikit. Okey. Tapi makanlah keadaan berdiri, dia letak talam, semua berdiri, dia tak sedia kursi. Okey. Itu menyalahi sunnah dah. Satu. Memang makan yang terbaiknya makan duduk. Okey. Lepas tu dalam kumpulan kita tu, siapa yang kena start dulu? Yang paling tua di kalangan yang keliling talam tu. Okey. Jadi makan malam tu, makan makanan tradisional dia. Makanan tradisional Jordan ni nama dia mansah. Payah cari di Malaysia. Malaysia ni kalau nasi Arab mandi, kabsah tu mudah cari. Okay. Mansah ni dia makanan yang tradisional dan dia hanya dibuat pada majlis-majlis tertentu ataupun hari Jumaat. Sebab orang Arab di Jordan ni dia ada satu perangai hari Jumaat dia berkumpul balik rumah mak dia ataupun ayah dia. Okay. Jadi makan mansah pertama, saya masa tu tak berapa boleh makan sangat mansah ni. Cuma dia jadi kemestian. Kalau orang kita majlis kahwin nak kena ada nasi minyak setengah-setengah tempat. Tak ada nasi minyak kira tak berapa kemah sangat majlis kahwin tu. Okay. Dia nak kena mansah. Mansah ni nasi berah basmati. Cuma cara dia makan tu bukan kebiasaan orang-orang Arab Teluk makan. Ni perangai orang Syam dia makan lagu tu. Nasi itu dia akan siram dengan susu masak yang cair. Dia akan jadi belengah lah tangan kita tu. Kalau kita tu. Okay. First, orang tak biasa tengok, dia akan nampak jijik lah. Okay. Dan yang pertama yang kena makan orang paling tua. Okay. Dan orang yang paling tua ni tata cara makan. Saya nak kata bukan sunnah, tapi tata cara makan yang agak pelik sebahagian orang. Kalau hidangan tu ialah ra'sul ghanam, kepala kambing, orang tua tu dia kena korek mata kambing tu makan dulu. Tak tahu apa simbolik, saya pun tak tahu. Okay. Tapi korek mata kambing tu makan. Jadi memang diikut betul prosedur SOP makan dia tu diikut. Okay. Dia korek dia makan. Okay. Lepas tu makan tu kepal apa semua dan ada orang mari siram susu semua. Okay. Syaratnya jangan habiskan makanan dalam talam tu. Tak boleh habis. Itu memang betul menyalahi sunnah. Kalau habis, dia mengaibkan sahib ras ataupun orang yang orang kata apa buat majlis tu. Sebab bagi masyarakat, pandangan masyarakat dia, kalau orang makan kenduri kahwin, makanan tu habis, tuan rumah tak hidang makanan secukupnya kepada tetamu. Itu konsep dia. Kita orang Melayu, makanan kita akan rasa okey bila mana buat majlis kahwin, makanan tu ngam-ngam habis. Dia Arab tak, kalau ngam-ngam pun air, tak cukup lagi air. Melayu kita ni kalau tak cukup tu air lah sikit. Okay. Tapi Arab kalau lebih dia bangga. Ada banyak lebih tu dia buang tak. Bukan dia bagi mana-mana pun. Okay. Cuma ini antara budaya-budaya makan setengah-setengah masyarakat yang kharij anis sunnah, keluar daripada sunnah. Nabi tak anjurkan kita buat lagu tu. Bila mana makan, dia kena habiskan. Dia kena habiskan. Dan malangnya kalau kita tengok budaya makan yang exactly ikut sunnah ni, dia ada pada bangsa yang bukan Islam pula. Kalau kita tengok bangsa mana, bangsa Jepun mengamalkan cara makan seperti ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok makanan, kita pergi makan makanan Jepun, makanan dia pertama sikit. Yang kedua dia mampatkan. Tengok sushi yang orang Jepun buat tu, dia mampatkan. Nasi dia, daging, ikan dia semua tu dia mampatkan. Okay. Benda ni kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut saghirul luqmah. Kecilkanlah suapan. Sebab tu kita tengok makanan orang Jepun dia kecil. Bukan nak kata orang Jepun ikut sunnah, tapi itulah cara makan yang betul sebenarnya. Maknanya sushi tu kita suap sekali. Okay, clear. Sebab tu aib bagi orang Jepun kalau makan sushi, kita dah cicah dalam sos dia tu, kita suap, kita makan tak habis, maknanya ada sekerat kita cicah balik. Itu aib bagi dia.
Since kalau kita nak cicah, kita cicah sekali, lepas tu kita makan. Sekali suap saja. Dan dia buat saiz tu cukup untuk sekali suap. Bukan dia buat besar-besar ni. Tak akan buat besar tu. Dia akan buat kecil dah. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, yang pertama, dia orang lebih mengikuti sunnah berbanding kita. Tapi dia orang tak tahulah itu sunnah Nabi. Dia orang tak tahu itu sunnah Nabi. Dia orang pun tak tahu Islam ajar macam tu. Tapi itulah etika makan yang paling terbaik. Dan di restoran-restoran di Jepun sebahagiannya lah, kalau di Tokyo apa semua ni, sekiranya kita pergi makan kedai dan ada makanan yang tak habis dalam pinggan kita, kita akan dicas dengan 2 kali ganda harga makanan tu. Itu memang kerajaan dia buat seperti itu. Tujuan dia untuk mengajar masyarakat makan habis. Jangan makan tak habis. Makan tak habis, bayar 2 kali ganda. Makan habis, bayaran biasa saja. Itu cara dia buat. Kalau Malaysia buat macam tu, ramai murung kot. Jenis kita ni makan banyak, makan tak habis ke. Okay. Tapi nak beritahunya, itulah yang sebetulnya. Itulah yang tepatnya. Yang seterusnya, pengajaran yang ketiga. Tujuannya, iaitu tujuan menjilat makanan, adalah untuk mendapat keberkatan daripada makanan. Ini kerana keberkatan itu ada pada makanan yang dimakan, tetapi tidak diketahui di mana kedudukannya. Jadi dalam semua makanan yang kita makan, sepinggan makanan kita tu, nasinya, lauknya, ayamnya, ikannya, di dalam pinggan tu kita tak tahu di mana yang Allah Ta'ala turunkan keberkatan. Sebab tu kita kena makan semua sekali dan kita kena licinkan. Berkemungkinan keberkatan itu ada pada sisa makanan yang terlekat di jari. Maka dengan menjilat jari akan menjamin kita mendapat keberkatan makan. Keberkatan makanan bermaksud makanan itu mengenyangkan, mendapat kekuatan untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Tujuan mencari berkat dalam makanan ni ialah tujuannya untuk kita jadi mudah untuk melakukan ibadah. Sebab kita makan ni untuk dapat tenaga. Tenaga tu nak guna untuk buat ibadah. Dan ibadah tu konsep dia luas lah. Ibadah tu bukan hanya kita nampak solat, zikir, baca Quran. Ibadah tu banyak. Memudahkan urusan orang juga ibadah. Bergantung kepada niat orang tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi tekankan benda ni. Pertama, Nabi kurangkan konsep rasa megah dengan makan. Itu Nabi kurangkan. Sebab tu ada hadis Nabi SAW larang kita menghadiri majlis makan ataupun jamuan. Tak kira lah majlis tu majlis perkahwinan ke, majlis saja-saja nak buat makan. Majlis tu hanya dihadiri oleh orang-orang kaya sahaja. Nabi larang kita hadiri. Dan dinafikan orang-orang miskin untuk menghadiri majlis tu. Nabi larang kita hadir. Sebab majlis tu dia kurang keberkatan. Kurang keberkatan. Okay. Jadi apa-apa saja benda yang ada unsur kemasyhuran, Nabi elakkan. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, dia tak makan atas meja. Larangan makan atas meja. Dia makan atas meja ni tuan-tuan macam mana? Bila sebut makan atas meja, kita pun rasa seriau dengar hadis tu. Memang kita duduk makan atas meja. Kita makan guna meja, bukan atas meja. Atas meja ni maknanya duduk atas meja tu. Duduk atas kursi, guna meja. Okay. Dalam hadis Nabi larang makan menggunakan meja. Nabi larang. Okay. Sebab apa? Sebab Quraisy, khususnya Darun Nadwah, orang-orang yang pegang jawatan dalam Darun Nadwah, yang duk lawan Nabi ni, mereka ni kalau makan mewah. Dan antara lambang kemewahan dia orang makan menggunakan meja. Bagi zaman tu. Okay. Bagi zaman kita, makan guna meja ni bukan syiar orang kaya dah. Bukan syiar orang kaya. Makan guna meja ni dah jadi adat kebiasaan. Orang mana-mana pun akan makan duduk atas kursi, duduk atas meja. Maknanya makanan orang biasa pun macam tu. Cuma bagi orang kaya mungkin ada lebih sikit lah. Ada lebih sikit. Cuma Nabi dia tak suka unsur-unsur yang memewahkan. Unsur-unsur yang memewahkan. Sebab tu kalau tengok ada sebahagian orang, dia ni sungguh nak cari makanan tu yang perfect, yang betul-betul sempurna. Pertama nak cari kedai makan yang harga dia standard. Maknanya harga yang kenalah kedai tu pun cantik. Tak salah pun nak makan kedai cantik. Saya nak beritahunya sini, kalau kita pergi tu dengan rasa kemasyhuran dan rasa kemegahan, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Okay. Sebab ada orang dia sanggup tabung duit, simpan duit untuk pergi makan kedai yang mahal. Dan dia
cerita ke orang. Cara dia cerita tu macam bangga pula kat kedai tu. Makan cah kuih tiaw harga berapa? RM65. Cah kuih tiaw kat mana-mana pun ada RM5. Tapi dia sebut orang, semalam saya pergi makan kedai tu RM65. Rupa-rupanya yang kedai RM65 tu dia tepah dengan kedai RM5 tak? Tuan kedai tu, kita pun tak tahu sebenarnya. Cuma ada orang dia bangga dengan benda tu. Dan perangai ni dia ada untuk umat manusia zaman sekarang ni, dia ada. Okay. Sebab tu kita tengok di dunia sekarang ni dia ada tempat orang makan mahal, tempat orang makan yang mahal. Di Dubai tuan-tuan, di Burj Dubai, bangunan yang tinggi tu, saya pernah pergi tapi tak pernah naik pun atas sana. Pernah tengoklah bawah tu. Okay. Dia ada satu tingkat, kalau tak silap tingkat 17 ataupun tingkat yang ke-21. Situ yang makan situ pemain bola sepak yang terkenal dunia sahaja, ataupun orang-orang kenamaan. Okay. Makanan apa yang hebat sangat situ? Okay. Dia ada satu hidangan steak. Steak ni western punya makanan lah. Okay, bukan makanan Arab. Okay. Maknanya daging kambing, beef tu dibuat. Okay. Atas tu dia tabur dengan debu-debu emas. Harga dia $17,000 sepinggan sahaja. Okay. Sama macam steak kedai lain pun. Beza dia duduk ada debu emas atas tu. Lepas tu dia ada satu kedai tu, kedai yang sama, ada kafe dia, tempat barista, tempat buat kopi. Kopi dia tu dia letak debu emas. Kuih semua letak debu emas. Jadi yang pergi makan tu rasa bangga. Rasa sama je. Masuk dalam perut jadi taik je lah, bahasa mudahnya. Okay. Cuma nak beritahunya, ada orang dia bangga benda tu. Dia bangga. Okay. Ada seorang saya mengajar di Kuantan dulu. Dia kerabat dia Raja Pahang. Dia kata dia pergi. Okay. Dia kerabat dia raja ni tuan-tuan tahulah, kerabat dia raja ni orang ada duit lah. Tidak kaya pun tapi ada lah duit. Tengok rumah tu pun orang ada duit lah, kita tahu. Kawasan perumahan tu bukan orang biasa yang duduk. Okay. Dia kata dia pergi, dia tempah air mineral je. Air mineral dia, harga dia $25. Berapa tuan-tuan? 25 kali 3. Dekat 100 pun. Yang 250 ml, bukan yang 500 ml. Yang besar ni je. Okay. Cuma nak katanya mewah. Nak sebut sini, ada orang dia nak ke arah tu. Dia nak ke arah itu. Maknanya dia rasa hebat boleh makan benda tu. Nabi buang unsur-unsur seperti tu, Nabi buang. Unsur seperti tu Nabi buang. Sebab tu kalau tengok benda ni dia berlaku di dunia hari ni. Ada orang rasa hebat. Okay. Benda-benda yang berunsur kemewahan ni, imma dalam bab makanan ataupun dalam bab pakaian, semua Nabi buang. Nabi tak suka orang yang pakailah keadaan megah. Nabi tak suka. Pakai cantik tak salah. Pakai cantik bersih tak salah. Tapi pakailah keadaan megah. Sebab tu Umar Al-Khattab, bila mana Umar menghantar Anas bin Malik, Umar menghantar beberapa orang sahabat pergi ke negeri namanya Hurmuzan. Pergi ke negeri namanya Turtas. Turtas ni sebuah daerah di Iraq yang dikuasai oleh Parsi pada waktu tu. Zaman Umar Al-Khattab ni, Umar jatuhkan kerajaan Parsi dan juga Maharaja Parsi sekaligus. Okay. Umar hantar tentera Islam pergi ke negeri nama dia Turtas. Turtas ni Umar pernah hantar wakil untuk sebar Islam. Wakilnya ialah Barak bin Malik. Barak bin Malik ni adik-beradik kepada Anas bin Malik. Gubernur yang memerintah kawasan Turtas ni nama dia Hurmuzan. Hurmuzan ni Parsi. Dia bukan raja, maharaja Parsi, bukan. Dia gubernur. Gubernur ni maknanya menteri baru. Bila mana dia dapat utusan daripada Islam, surat declare untuk tawarkan Islam, apa yang dia buat? Dia koyokkan surat tu dan dia bunuh utusan Islam, iaitu Barak bin Malik. Barak bin Malik ni adik-beradik dengan Anas bin Malik. Dan dia ni daripada kalangan sahabat yang istijabatud doa, yang mustajab doa dia. Jadi Umar tak puas hati dengan sebab dia bunuh. Tak mau terima Islam tak apa, tapi jangan bunuh duta tu. Jangan bunuh wakil Islam. Jadi Umar hantar tentera Islam untuk serang Turtas ni. Serang Turtas, dihantar ialah adik-beradik dengan Barak bin Malik, iaitu Anas bin Malik. Okay. Hantar Anas bin Malik ke Turtas dan beberapa orang sahabat perang
lawan orang Parsi di Turtas, kalah orang Parsi tu. Turtas kalah. Akhirnya jatuhlah Turtas tu ke tangan orang Islam dan dibawa balik gubernur dia yang bernama Hurmuzan tu ke Madinah. Hurmuzan tu ke Madinah. Bila mana Umar bawa balik, perjalanan jauh, 1000 km lebih, sebab dia dah negara Iraq dan atas lagi. Bila mana nak sampai, nak dekat dengan sempadan Madinah, Umar Al-Khattab, Anas bin Malik kata kepada Hurmuzan, gubernur Turtas tu yang dah kalah tu, pakailah baju kebesaran kamu. Baju gubernur dia, baju istana dia lah, number one dress punya baju. Dia pakai baju tu, kata Anas bin Malik, baju dia tu ada bahan daripada perak di baju dia. Mahal lah, baju mahal. Dia masuk Madinah, budak-budak Madinah mengelilingi Hurmuzan dengan sebab tak pernah tengok baju tu. Dibawa pergi berjumpa dengan Umar Al-Khattab sebagai Amirul Mukminin pada waktu tu. Umar Al-Khattab yang berada di masjid pada waktu tu dikejutkan daripada tidur. Dia tengah tidur. Hurmuzan ni dia macam hairan lah. Dia hairan, dia tengok, ini ke pemimpin tertinggi Islam yang telah menjatuhkan Turtas. Turtas ni hebat lah. Turtas ni kerajaan yang hebat, maknanya wakil kerajaan Parsi yang hebat. Gubernur dia pun dah duduk dalam kasar, dah duduk dalam istana dah. Okay. Bila mana dia tengok Umar yang menjatuhkan kerajaan dia ni orang biasa, baju pun penuh dengan tampalan atas belakang. Okay. Jadi dia rasa hairan lah. Dalam keadaan dia kalah tu, angin nak pelekeh orang tu duk ada lagi. Kalah dah pun, duk pelekeh orang tu ada lagi. Okay. Maka Umar pun dikejutkan pada tidur, dia serun, dia seriau dengan Umar. Sebab Umar ni dia ada aura dia, orang-orang yang ada kata apa kehebatan ni kita tengok pun rasa takut. Bukan kata orang kafir, hatta orang Islam sendiri pun bila mana Umar Al-Khattab di Madinah dia lalu, orang tua yang duk lepak tepi-tepi rumah ni keluar petang-petang tengok Umar lalu masuk dalam rumah semua, dia punya gerun tu. Dia beza dengan Abu Bakar. Abu Bakar kalau dia keluar orang ramai nak pergi. Umar dia keluar orang takut. Sebab tu Umar dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah janganlah engkau jadikan kehebatan aku ni aku rasa bersalah lah. Sebab orang takut dengan dia. Yang takut dengan dia bukan orang lain, yang takut dengan dia anak dia, isteri dia, takut nak bercakap dengan dia. Okay. Maknanya dia ada kegerunan, dia ada satu kehebatan. Sebab tu ada riwayat sebut Umar kalau dia berjalan, tubuh dia besar macam orang naik kenderaan, tubuh dia besar. Sebab tu Nabi pernah kata pada Umar, ya Umar la taqribil hajar, wahai Umar jangan kau mendekati Hajar Aswad tu kalau kamu nak cium. Sebab kalau kamu pergi, kamu pasti akan menyakiti orang, maknanya kamu akan tolak orang. Okay. Jadi itu nak sebut kehebatan Umar, luarannya dan juga percakapannya. Bila mana Hurmuzan dibawa dengan pakai baju kebesaran dia tu, Umar pun tanya, wa ma uzruka wa ma ghadaruka, apa alasan kamu dan apakah jawapan kamu terhadap pengkhianatan yang telah kamu lakukan. Maknanya apa alasan kamu bunuh Barak bin Malik, apa alasan kamu koyakkan surat kerajaan Islam dan kamu porak-perandakan utusan Islam tu. Kalah dah, tuan-tuan kena tahu, Hurmuzan waktu tu dah kalah dah apa. Dia tak ada tentera dah, dia seorang aja. Hurmuzan pada waktu tu dia sebut perkataan tu nak beritahu pada kita, megah ni dia tak boleh hilang, kalah. Sebab tu kita tengok orang yang sombong ni, dia pernah kaya, dia miskin, sombong tak hilang lagi, masih duk ada lagi sombong. Kata Hurmuzan, dia kata, hari ni Tuhan menyebelahi kamu, Tuhan tidak menyebelahi aku, jadi aku kalah. Sampai satu waktu Tuhan menyebelahi aku dan Tuhan tak menyebelahi kamu, maka kamu akan kalah. Kalah dah tu pun, duk cakap sebab, duk cakap sedap lagi tu, duk cakap hebat lagi. Okay. Maka Umar kata, sa'aqtuluk, aku akan bunuh kamu, aku akan bunuh kamu. Maka kata Hurmuzan, kalau kamu nak bunuh aku, berilah aku minum daripada minum air. Maka minta sahabat bawa air. Air tu duduk dalam gelas. Gelas tu buat daripada kayu, bukan gelas daripada besi ke apa, tembaga ke tak ada. Okay. Hurmuzan tak pernah hayat dia minum gelas kayu, melainkan dia minum gelas perak, gelas emas. Dia tengok air dia bawa dalam gelas kayu tu, dia kata pada Umar, kalah lah tu, dia kata pada Umar, dia kata aku lebih rela mati daripada minum daripada gelas murah tu. Dia kalah lah pun. Nak beritahu sombong tu tak hilang ni. Umar kata, minum, aku tidak akan menghimpunkan dahaga dan kematian sekali.
Kamu nak minum. Kalau kamu tak nak minum, aku akan paksa kamu minum. Kamu kena minum. Okay. Bila mana dia tengok Umar Al-Khattab sebut perkataan tu, dia pegang gelas tu, jadi ketar tangan dia jatuh. Tangan dia tu ketar pegang gelas jatuh. Gelas tu pun air tu pun tumpah. Okay. Maka dia kata kepada Umar macam ni lah, aku syahadah, aku masuk Islam, kamu tak bunuh aku. Umar kata, kamu syahadah pun aku bunuh kamu. Waktu tu Anas bin Malik dengar perkataan tu. Anas bin Malik kata, kamu tak ingat ke hadis Nabi? Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diutuskan untuk memerangi manusia sehingga dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila mana dia dah sebut, asama minni, telah terjaga ataupun telah terlindung darahnya daripadaku. Maksudnya aku tak boleh bunuh. Umar dengar perkataan tu daripada Anas. Umar kata kepada Anas, waihaka ya Anas, alangkah malangnya kamu wahai Anas, dia ni telah bunuh adik-beradik kamu. Sebab tu aku hantar kamu, sebab aku nak orang yang paling geram dengan dia yang pergi perang. Aku tak hantar orang lain. Okay. Aku boleh je nak pergi perang dia, tapi aku nak orang yang ada tali pertarian ataupun tali persaudaraan dengan Barak yang pergi, sebab dia akan rasa nak balas dendam tu. Okay. Tapi Anas bin Malik ni dia ada prinsip. Dia pun lama duduk dengan Nabi, 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Maknanya ilmu Nabi tu dah meresap dalam diri dia. Dia kata tak, aku tak akan bunuh dia sehingga dia sebut syahadah. Bila mana dia sebut syahadah, aku tak akan bunuh. Jadi Umar dengar perkataan tu, Umar pun jadi patah jugalah sebab sebut hadis Nabi ni. Umar yang garang seperti tu dengar hadis Nabi pun diam. Kita tak garang macam Umar dengar hadis Nabi lawan. Okay, maknanya tak tahu mana hebat kita dengan Umar ni. Okay. Umar pun dia tahu batasan dia. Okay. Dia kata tak apalah. Dia syahadah, dia masuk Islam. Umar pun arahkan sahabat beri pada dia sedikit harta daripada Baitul Mal, sebab dia dah jadi asnah. Jadi dia dapat duit, dia kata apa, dia carilah Umar. Cuma ketika mana Umar tengok dia pakai baju tu, Umar kata alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita daripada kemegahan pakaian ni. Umar sebut. Nak sebut pada kita benda tu, benda yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat ni hebat. Menjatuhkan Rom dan Parsi ni satu benda yang hebat. Okay. Tapi mereka tak terkesan dengan dunia. Sangat tak terkesan dengan dunia. Dunia mereka uruskan. Maknanya kerajaan-kerajaan besar jatuh di bawah tapak kaki mereka satu persatu. Okay. Tapi mereka tidak terkesan dengan dunia. Tak adalah Umar lepas daripada tu dia jadi macam nak buat istana besar sikit ke, nak cari duit lebih sikit, nak buat itu yang ini. Sebab tu kita tengok nasab susul galur, nasab keturunan Umar Al-Khattab membawa kepada Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Mereka ialah nasab keturunan yang tak terkesan dengan dunia, tak terkesan dengan dunia. Jadi nak sebut pada kita kemegahan itu ialah benda yang membunuh. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada kibr, takabbur. Takabbur tu maksudnya orang tegur kita, kita tak nak terima teguran orang, kita remehkan orang. Cuma nak beritahu antara takabbur yang kecil ni juga ialah rasa bangga, rasa hebat dengan diri, boleh pakai pakaian tu. Dan benda tu memang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, bila mana dia ada satu tempat ni, saya nak bagi contoh ya. Dia ada satu tempat beli belah, Harrod ni di Itali kalau saya tak silap. Harrod ni tempat beli belah, bukan mall biasa, bukan Aman Central. Yang Aman Central pun ada orang rasa hebat dah boleh pergi. Okay. Hebat, Harrod ni hebat. Barang-barang kulitnya, barang-barang pakaiannya hebat. Okay. Beg duit kecil yang boleh slip 2-3 kad je, harga RM10,000, RM20,000 di Itali kalau saya tak silap. Okay. Orang situ kalau boleh beli pakaian situ ataupun barangan situ, dia akan rasa limited edition, sebab barang tu dibuat 6, dalam dunia ada 6, 7, pemimpin ramai pergi. Okay. Cuma nak beritahunya, saya ada baca artikel, Harrod ni dia pernah keluarkan statistik pengunjung seluruh dunia. Okay.
Malaysia antara paling ramai pergi ziarah situ. Tapi buat status duit tak ada lama. Buat status duit tak ada, payah kerja, tapi heret ramai agak pergi. Yang pemimpin lah pergi. Cuma nak beritahu ada orang masa sebelum PKP ni lah, masa boleh travel luar ni, ramai orang pergi situ. Maknanya ramai orang pergi ziarah situ, pergi tengok tempat tu. Beli tak beli tu bab lain lah, cuma nak beritahu ada orang pergi. Dan adalah orang kaya yang beli barang. Dia rasa macam hebat lah, boleh beli satu beg tangan. Beg tangan tu ada 6 je dalam dunia. Harga pun sama dengan harga rumah dah sebuah, 250,000, 500,000. Beg tangan dia sama je macam jual kat nak mana-mana, sama je. Adalah zip dalam tu sikit, kalau dia ada mesin boleh photostat duit, padanlah dengan harga tu. Tapi biasa je kita simpan duit dalam tu pun dia tak akan tambah pun duit dalam tu. Cuma ada orang dia boleh rasa hebat boleh pakai benda tu. Dia rasa hebat boleh pakai jenama. Kegilaan. Sebab tu tuan-tuan tengok ada orang yang cari benda-benda lama kan, dia duk tengok pada jenama tu, rasa hebat. Saya ingat zaman belajar di Jordan tu, ada kawan-kawan kita yang kerja dia cari bandel, barang-barang bandel. Banyak lah boleh 20,000, 30,000. Sebab di Jordan ni dia banyak. Di Jordan dengan Mesir ni dia banyak barang-barang lama, barang-barang vintage lah istilah dia. Orang kata apa, sweater tu berkeduk buruk dah pun, tapi jenama Adidas tahun sekian. Maknanya dia jadi mahal lah. Kawan saya dia jumpa benda tu, dia iklan, ada seorang orang Malaysia, orang kaya beli sehelai sweater tu buruk dah pun, memang buruk, bau pun semacam dah bau. Orang tu beli harga dia 12,000 sehelai, kerana nakkan jenama tu. Kita pun jadi pening. Kawan saya beli 1 dinar RM5 je. Ni kita pecahkan rahsia sini. Yang duk jual barang-barang bandar di Jordan tu kadang-kadang $1, $2 harga dia lebih kurang. Jumpa kasut sekian-sekian. Cuma nak beritahu ada orang di Malaysia ni dia gila cari benda tu. Cari spek Ray-Ban, nak yang USA made, tambah Italy made. Banyak di Jordan tu banyak. Sehingga orang Arab yang jual tu, saya pun pergi kat kedai tu. Kita pergi tengok. Orang Arab tu kata, spek kedai aku ni Malaysia paling banyak simpan. Tak ada orang lain simpan, dia kata. Dan aku rasa kalau aku nak cari balik spek-spek yang aku jual, aku kena pergi ke Malaysia. Tak ada lah di Jordan ni, habis orang Malaysia je yang duk beli. Tak ada orang lain yang duk beli. Mana nak beli spek tu dah buruk dah karat dah skru dia. Ada orang sanggup beli harga sampai RM1,000, RM2,000, RM3,000. Saya ingat saya pergi ke Mesir bulan berapa? Bulan 12 tahun 2017 atau 2018. Pergi untuk Ma'rad Kutub, pameran buku. Sampai di airport Kahirah tu jumpa sekumpulan orang tua daripada Malaysia. Tua sekitar 50, geng-geng pencen lah semua, tapi lelaki semua. Bawa beg macam backpacker punya beg. Tanya. Saya pergi tu dengan Dr. Basit, tuan guru Dr. Basit. Dr. Basit tanya sebab dia orang Kelantan. Tanya, mari sini buat apa? Beli buku ke? Mustahil lah beli buku. Nak cari Vespa lama di Mesir. Cari Vespa lama di Mesir. Waktu Dr. Basit ni dia suka bergaul. Dia tanya, jumpa tak pasal? Jumpa. Dia tu Vespa tahun sekian-sekian yang memang tak ada di Malaysia. Kita jumpa. Dr. Basit tanya, boleh bawa? Tak boleh bawa pun. Tapi suka, dapat rangka tu suka dah. Start pun tak boleh. Tapi ada orang dia minat benda tu. Dan dia rasa megah kalau orang mari rumah dia tu, dia akan ni Vespa saya ni, tahun 1930-an. Tanya boleh bergerak tak? Tak boleh bergerak. Tapi suka simpan. Dia ada perangai manusia seperti tu. Perangai manusia seperti tu. Kalaulah dia tu kata setakat simpan, saya bukan nak kata salah, cari benda tu tak salah. Tapi dia menimbulkan rasa megah tu yang problem dia. Problem dia yang tu. Pakai apa pun kalau rasa megah, itu benda yang dilarang oleh Nabi. Seterusnya, hadis ini juga memberi isyarat bahawa Islam sangat mengambil berat soal makanan, sehingga kan ia tidak dianjurkan penganutnya membazir. Hukum ini juga terpakai jika seseorang makan menggunakan sudu. Digalakkan dia menjilat sudu itu sehingga habis makanan yang melekat padanya. Jadi nak tunjuk pada kita,
Hadis ni dia jadi isyarat kepada kita bahawasanya Islam itu mengajar penganutnya tidak membazir ketika makan. Kalau kita tahu kita jenis makan sikit, kita makan sikit, maka kita ambil sikit lah. Portion kita ambil sikit. Jangan kita ambil banyak. Okay. Saya ingat saya bawa orang Arab, Syekh daripada Yaman. Ketika mana mula-mula Yaman kena revolusi, dia orang datang dengan sebab dia orang diburu oleh Syiah, dia orang datang ke Terengganu, saya bawa. Okay. Orang Arab perangai dia suka makan banyak. Okay. Dia makan jarang, sehari dia makan sekali 2 kali, tapi sekali dia hadap tu, tuan-tuan boleh tengok macam mana dia hadap, hebat tak hebat. Okay. Dia kuliah. Yang saya bawa tu Prof Madya, bukan orang biasa-biasa lah. Orang kanan kepada Syekh Majid Zindani. Lepas kuliah subuh macam ni, orang jamu dia nasi lemak, macam tempat kita nasi lemak RM1 dia buka nasi lemak. Saya tengok mata dia lain macam. Pertama pedah, dia orang tak boleh pedah. Sudah makan masuk dalam kereta, dia pun tanya saya, orang Malaysia yang makan sikit dia kata dah lah telur tu kerak sampai jadi suku kata. Ikan pula kecil, ikan bilis tu kan, ikan bilis kecil ada pun 3 ekor dah lah. Dia kata tu cara orang Melayu makan kata. Kau nak makan banyak ambil 2, jangan ambil 1. Okey, cuma nak beritahu dia macam pelik sebab orang Arab kalau dia makan ayam tu nus, maknanya setengah ayam, bukan macam kita punya makan tu. Ayam tu dah lah suku dah kita ni, potong kecil-kecil. Okey. Cara kita makan seperti itu. Cuma nak beritahu pada kita poin dia berdasarkan hadis ni, jangan membazir makanan. Okey. Seterusnya kita baca satu lagi hadis yang terakhir. Hadis yang ke-15 ni tidak mencela makanan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma'aban Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika Nabi SAW berselera memakannya, jika Nabi SAW tidak suka baginda membiarkannya. Jika Nabi berselera, Nabi memakannya. Jika Nabi tidak suka, Nabi membiarkannya. Okay. Daripada hadis ni, pengajaran ni yang pertama kita baca sebentar lalu, mencela makanan adalah makruh kerana setiap makanan adalah nikmat, maka tidak wajar untuk mencelanya. Sebaliknya, setiap Muslim hendaklah mensyukurinya. Cuba fikirkan berapa ramai manusia yang diuji oleh Allah tidak cukup makanan. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, mencela makanan, kritik makanan, benda tu tidak dianjurkan dalam agama kita, dan perbuatan tu makruh. Perbuatan tu makruh. Maknanya kalau orang beri pada kita makanan, jangan kita komplain banyak. Komplain banyak. Maknanya tak sedap, masin terlebih, manis terlebih, pedas terlebih. Ini makanan-makanan yang kita kira komplain makanan lah. Okay. Tapi kalau kita kata makanan tu kotor, tu bukan mencela. Itu kita tegur makanan tu. Itu beza. Jangan tuan-tuan pergi kedai tengok ada dah lipas dah tu, jangan cela makanan ni. Jangan cela apa, tu masalah kebersihan dah. Okey. Tapi kalau setakat pergi ke Kelantan, Terengganu, uish, kari pun manis. Tak boleh kan? Adat dia gitu. Tuan-tuan pergi ke Melaka makan apa pedas. Kuih pun ada yang jenis pedas. Okey. Memang jenis pedas. Tak boleh kata memang adat dia pedas. Okey. Itu biasa lah, itu biasa. Cuma nak beritahu pada kita, jangan kita mencela, tapi kalau kita rasa tak boleh makan, jangan makan. Tak boleh makan, jangan makan. Saya ingat saya pergi ke Indonesia. Di Indonesia ni dia ada satu hidangan teh. Air teh tu dia panggil teh telur. Orang Sumatera Barat. Teh dia macam teh kita lah, teh tarik, tapi dia letak telur lah tu. Telur apa? Telur itik. Dia pakai putih saja. Tuan-tuan, bau dia pun lain macam. Bau dia lain macam. Taklah dia letak telur, lepas tu dia letak halia lagi dalam. Okey. Maknanya memang meragam lepas dah tu orang makan. Okey. Tapi dia macam hidangan yang common. Sarapan pagi dia orang makan. Saya duduk di Madrasah Hamka, Profesor Hamka punya tu, boleh katakan hampir setiap hari dia hidang benda tu. Lepas tu dia ada satu, ni sekadar nak kongsi, dia ada satu perangai orang Minang ni dah. Khususnya orang Minangkabau. Yang di sana, bukan Minangkabau tempat kita Negeri Sembilan ni, dah berubah banyak dah. Okey. Dia kalau minum air panas, dia akan minum guna piring. Maknanya dia tak minum direct pakai gelas. Okey. Mula-mula saya ingat benda tu macam common je, biasa. Kita orang Malaysia mari minum pakai gelas, minum. Satu kedai tengok kita.
Wah, ni orang mana? Lepas tu saya tengok, oh rupanya orang sini minum air apa pun mesti pakai piring. Macam kita dulu yang pakai piring ni budak-budak yang tak tahan panas lah. Minum bagi piring. Dia tak, tua pun piring lagi. Okay. Pakai gelas tu bagi dia macam kurang adab sikit lah. Kurang adab. Ramai yang tengok. Saya perasan kedai tu, kedai makan yang masyhur lah. Kita orang Malaysia first cakap lain dah. Dia orang dengar apa lain macam. Lepas tu minum pakai gelas, guna straw lagi. Dia orang tengok lain macam. Benda tu sebab orang Minang ni dia kuat sikit adab dia. Dia punya adab tu agak kuat. Tapi dia okey lagi lah sebab benda tu berlaku di Padang, ibu negara dia orang boleh terima sebab pengunjung daripada luar. Okey. Cuma nak beritahu ni ada setengah-setengah kalau kita pergi ke rumah, dia orang tak boleh terima benda tu. Dia orang tak boleh terima. Cuma nak beritahu itu sebahagian pada adab. Cuma kita tak cela lah makanan dia. Bau tu semacam mata tu. Tuan-tuan boleh bayang bau telur itik. Kalau tak ada telur itik, dia orang convert dengan telur ayam. Tu lagi hebat lagi bau dia. Cuma kalau dia hidang, tak boleh nak kata apa itu. Minum. Dan dia ada satu adab, sudah daripada makan dia akan bagi rokok. Saya pun tak tahu sebab apa jadi macam tu. Saya selesai kuliah, bukan kita selesai kuliah, kita kuliah tu atas meja kuliah ni pertama ada air ni air biasa satu. Lepas tu air manis, air teh ke kopi ke. Lepas tu ada macam cawan satu, dalam cawan tu rokok penuh atas meja kuliah. Saya tanya dia, memang biasa macam tu? Biasa macam tu kata. Dia kata ada setengah-setengah tok guru kami mengajar dia ambil rokok tu dia isap. Dia kata kacau kalau buat live lagu ni kan lagi kacau. Okay. Cuma nak beritahu adab masyarakat setempat ni macam-macam, pelik-pelik. Cuma nak beritahunya dia orang tarhib, lelaki dan perempuan dia orang akan bagi rokok macam biasa. Okey. Cuma nak beritahu itu kita tak ikut lah sebab itu. Okey. Cuma jangan cela makanan. Kalau rasa tak mahu jangan makan. Stop makan. Okey. Jadi kita berhenti situ lah kot untuk pagi ni, sekadar tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.